Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua. Waalaikumsalam. Ada seorang. Hai seorang. Siapakah seorang itu? Hai. Siapakah seorang itu? Okey. Okey, selamat datang ke Zone Inspire. Sekejap ya. Alhamdulillah. Kalau nak share dekat Alam punya post ni, saya buka je. You dah post dah? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Okey, tak apa. Kita start. Okey. Pertama, selamat datang kepada semua. Yang kedua, berjumpa lagi kepada yang berulang-ulang melihat kami di sini. Berjumpa lagi kita. Dan pada malam ini, kita akan bercerita tentang topik sabar. Ya, tentang topik As-sabaru minal sabar. iman. Dan yang bersama dengan kita yang akan bercerita tentang topik sabar adalah seorang yang Sabar juga. sabar. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, di sini ya. Di sini. Bila kebiasaannya perkataan sabar tu muncul untuk kita? Bila kebiasaannya perkataan sabar tu muncul untuk kita ataupun kita baca dan perkataan itu ditujukan khas untuk kita. Bila? Okey, Yus jawab. Bila Tuan? Assalamualaikum semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bila perkataan sabar itu muncul dalam hidup kita, satu perkara, bila kita rasa tengah susah, bila kita rasa macam perkara dugaan yang kita tengah harung tu memang sangat kritikal dan mencabar, dan apabila keadaan tu dia sukar untuk dikawal, sama ada diri sendiri sukar untuk mengawalnya ataupun support sistem keliling pada waktu itu sukar mengawalnya juga bersama-sama. So kita rasa macam segala apa yang kita dah plan mungkin dia dah jadi berterabur, berantakan. So waktu tu lah sebenarnya kita kena sabar. Okey. Dan itu kalau kita kata perkataan sabar tu akan muncul dalam hidup kita dalam keadaan macam tu lah kan. Dalam keadaan tertekan. Itu konteks yang biasa lah sebenarnya. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan rumit, dalam keadaan tertekan kan. Dia muncul. Dia tak akan muncul perkataan sabar ni kat kita bila kita tengah relax, tengok TV kan. Seronok je. Seronok. Lepas tu tiba orang datang kat kita orang cakap sabar lah Sabar je. Dia tak akan muncul dalam keadaan macam tu. Dia muncul bila keadaan kita macam you cakap tadi, dia tertekan, susah, sakit, musibah, ujian, kena marah, time rasa kita dizalimi, perkataan sabar itu muncul. Kenapa perkataan sabar itu muncul saat perkara itu berlaku? Kenapa Yus? Dan kenapa yang kalau yang sabar tu sebenarnya macam mana? Kenapa perkataan tu muncul saat kita susah? Kenapa? Saat kita rasa tertekan. Kenapa? Sebenarnya Yus rasa sabar itu muncul, sabar itu perlu apabila kita satu perkara kita kena bertenang. Itu sabar tu muncul. Dan sabar tu juga muncul waktu kita rasa macam mungkin kita dah ketandusan idea, kekeringan jalan penyelesaian macam mana nak buat ni. So waktu tu kita kena sabar, kita kena relax sekejap untuk kita tarik nafas, untuk kita macam fikirkan apa sebenarnya benda yang terjadi tu sebab apa, puncanya, akibatnya sebab apa, dan lepas tu baru akan munculnya macam jalan penyelesaian yang baru. Berkat kerana kita sabar, kita tenang tadi tu. Okey. Waalaikumsalam. Saudari Aziani Azmi. Okay, hai Kak Yani. Selamat menonton.
Okey, kita sambung Macam you cakap, perkataan sabar itu, kenapa perkataan sabar tu muncul time susah? Perkataan sabar muncul time susah, sebenarnya dia muncul sebab dia nak pujuk hati kita. Dia muncul sebab dia nak sokong jiwa kita ni. Dia muncul supaya dia suruh kita kuat. Dia muncul supaya dia suruh kita bertahan. Dia muncul supaya dia suruh kita tenang. Supaya kita rasa hati kita ni punya pilihan selain daripada rasa tak bahagia. Bila perkataan sabar tu muncul. Selain rasa tak bahagia tu sebenarnya apa dia? Apa dia selain rasa tak bahagia tu? Bila orang cakap kan, biasa kan kalau macam kita sedih ke, kita katakan orang cakap sabarlah, sabarlah. Sabar tu, dia kadang-kadang kalau orang cakap banyak sangat pun kadang-kadang macam ada saat-saat kita tak nak dengar orang cakap perkataan sabar. Kita rasa macam orang kita rasa macam serabut sangat. Kenapa serabut sangat? Kau tak berada dalam kasut tu macam tu. Dalam kasut aku kan. Kau saiz berapa? Kau saiz 9. Lepas tu kau nak duduk aku dalam saiz 6 kot, jauh lagi macam tu. Kan. Jadi tapi hakikatnya sabar itu suruh kita kuat. Yang orang suruh sabar tu sebenarnya dia suruh kita kuat. Dan dia sebenarnya di sebalik tu dia nak mengatakan kepada kita sebenarnya bersama dengan sabar tu sebenarnya kita perlu percaya ada harapan. Ada satu harapan. Harapan yang mana segala yang berlaku yang susah ni akhirnya akan selesai. Betul. Sabar. Itu sebablah dalam ayat Al-Quran kan macam-macam ayat Al-Quran cerita bab sabar ni. Yang Alam baca pasal macam Imam Ghazali cerita ada 74 perkataan sabar. Lepas tu ada lagi satu buku yang Alam baca perkataan sabar dalam Al-Quran ni ada dalam 90. Tak kisah berapa jumlah, tak kisah. Tapi hakikatnya perkataan sabar ni memang banyak dalam Al-Quran. Dan macam mana Rasulullah SAW bersabda kan, sabar itu adalah separuh daripada iman. Lepas tu satu lagi Rasulullah bersabda, yang Rasulullah SAW bersabda, riwayat Bahaiki, iman ada dua. Satu bahagian itu adalah sabar, satu bahagian itu adalah syukur. Itu Rasulullah bersabda. Dan macam-macam lagi kita bercerita dengan sabar. Allah SWT berfirman, macam contohnya dalam surah Al-Baqarah kan. Ayat 153. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah beserta dengan orang-orang Allah sudah berjanji akan ada penyelesaiannya. Dia sama dengan orang sabar. Kalau orang kuat melompat, kalau orang puasa, kalau orang yang macam hilang tujuan, tak nak kembali kepada Allah, Allah tak naklah. Allah tidak akan bersamanya, tapi Allah akan bersama dengan orang yang sabar. Dalam surah Al-Baqarah juga 155 Allah berkata, firman Allah dan tafsirnya adalah dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Maksudnya sabar ni besar. Sebenarnya sabar ni besar nikmatnya. Nak ikutkan apa yang kita share ni banyak macam cerita. Tapi apapun, kalau saya nak serahkan kepada Yus. Aina, Galina. Hai Kak Ina. Waalaikumsalam. Okey, saya nak serahkan kepada Yus supaya Yus dapat meneruskan sesi ini dan bercerita tentang sabar dengan lebih meluas lagi. Okey Yus. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Beri tepuk, alang je lah yang tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Harap boleh bertahan dan bersabar untuk dalam tempoh 30 minit ke 40 minit pada malam ini dengan tajuk kita pun sabar. Okey, apa yang saya nak cerita berkaitan dengan sabar ni kan, apabila mendapat task berkaitan dengan sabar ni sebenarnya sabar pun, sifat sabar ni dia tergolong dalam satu sifat mahmudah, betul kan? Dan dan lawan daripada sifat sabar mahmudah ni mungkin kita boleh cakap kuat melenting, kuat marah, cepat melompat,
seorang yang tak tenang, kelang kabut dan sebagainya. Okay. Dan ada ketikanya sabar ni dan juga opposite daripada sabar tadi tu, kadang-kadang dia relate pula dengan saya punya diri ni. Lagi-lagi kalau dalam kerja saya bekerja, career saya bermula dalam sektor macam dalam bidang NGO, kesukarelaan, kemanusiaan. Pastinya macam ada pelbagai ni cerita dan juga banyak sangat perkara-perkara yang kadang-kadang membuatkan saya perlu bertenang dalam membuat keputusan, bertenang dalam mengatasi konflik, dan bertenang dalam mengatasi konflik, bertenang dalam membuat keputusan ni, dan juga memikirkan perkara-perkara impak terhadap keputusan, dan juga apa saja benda yang kita dah luahkan, kita membuat keputusan tadi tu sebenarnya dia akan jatuh menjadi impak yang tak baik ataupun impak yang baik. Dan perkara-perkara ni tadi ni dia banyak sangat relate dengan sifat kesabaran ni tadi. Sebab bila saya sendiri, contoh pada tahun 2013, saya masuk bekerja sebagai kaki tangan di Yayasan Salam Malaysia pada umur 24 tahun kan, 2013. Pada waktu tu saya rasa 24 tahun pada waktu itu saya rasa umur yang sangat bagi saya dengan career yang baru nak berkembang, bagi saya dia belum lagi cukup matang, belum lagi boleh dilepaskan menjadi seorang yang yang boleh mengemudi satu-satu program ni, satu-satu projek ni. Tapi pada waktu itu kita pun tidak ada pilihan. Semua staff pun busy pada waktu tu, dan pada tahun itu bermulalah saya punya tugasan, tanggungjawab, amanah yang sangat berat bagi saya pada waktu itu untuk mengetuai misi kemanusiaan banjir pada waktu itu. Waktu itu negara kita dilanda banjir yang sangat dahsyat lah pada tahun itu kan. So saya rasa bersama dengan sukarelawan-sukarelawan pelbagai latar belakang. Ada yang kita tak pernah kenal pun, ada yang kita memang dah kenal, dah kita rapat, dan salah satunya juga volunteer tu adalah kita punya team leader. Kita punya ketua-ketua di dalam misi-misi kita ni. Adalah ketua biro, ketua logistik lah, ketua mission lah, pada waktu tu. Tapi nak kata dekat sini, dia sebenarnya bukan hebat tau Kak Mastura Mokhtar. Tetapi saya rasa pada waktu itu, usia itu saya rasa sangat bersyukur lah diberi tanggungjawab dan amanah yang maksudnya pada waktu itu kita punya organisasi tu sangat mempercayai kita pada waktu itu. Sebab mungkin juga waktu tu senior staff pun memang tak ada. Kita pun banyak sangat waktu tu projek-projek luar yang perlu dikendalikan, jadinya macam terlampau banyak benda yang kita bagi-bagikan tugas tu. So saya rasa pada umur 24 tahun tu adalah salah satu umur di mana kita ni bila kita diberi peluang untuk sesuatu tanggungjawab dan amanah yang besar tu, kita kena grab benda tu. Sebab bagi saya benda tu adalah salah satu pemangkin untuk kita punya diri sendirilah. Self esteem saya sangat bagi saya pada waktu itu sangat mencabar lah. Bukan juga idola lah Kak Bet. Sebenarnya Kak Bet lah idola saya pun. Kak Bet buat kerja volunteer kan dah lagi-lagi lama kan Kak Bet kan. Tapi terima kasih Kak Bet. Kak Bet salah seorang saya punya rakan kerja volunteer juga pada starting pada tahun 2011-2010 bersama dengan Maiko dulu ya. Thank you Kak Bet dengar.
beralik pada tugasan yang tadi tu. Umur 24 tahun kita dah mula diberikan tugasan yang sangat mencabar untuk mengetuai misi bersama dengan volunteer-volunteer yang bukan calang-calang ni, orang volunteer ni. Kalau yang kita kenal tu tak apa tau. Kita boleh macam, bukanlah kita kata dia kau tim tak, tapi macam kita boleh kata dia orang ni boleh macam kenal dah kita ni, macam mana susuknya kita ni, sabar tak sabarnya kita, rajin tak rajinnya kita, malas tak malasnya kita. Kebanyakan volunteer yang rapat tu dia dah kenal sebab kita ibarat adik-beradik. Tapi pada volunteer yang baru kita jumpa yang kita tak pernah kenal pun, yang latar belakangnya lagi hebat bila kita dapat senarai volunteer tu. Dan juga salah satu lagi umur, faktor umur ni yang memainkan peranan yang sangat besar bagi saya, sebab saya tak tahu bagaimana cara nak mengemudi nak mengatakan ya, nak mengatakan tidak pada volunteer-volunteer yang umurnya lebih daripada saya pada waktu itu. Tapi saya rasa bersyukur saya dipasangkan bersama dengan leader volunteer yang sangat bagus dalam kerja-kerja pertama, kerja-kerja pengurusan dan pentadbirannya, lagi fokus kepada bab-bab konflik lah, konflik kerja-kerja sukarela ni. Dan dia inilah yang pada waktu tu dialah yang banyak mengajar kita ni, umur yang muda ni, macam mana nak tackle problem tu, macam mana nak rasa jangan cepat melompat, macam mana nak rasa sabar bila kita rasa kita punya komunikasi tu clash pula dengan kita punya partner projek kita, misi bantuan kita pada waktu tu. Sebab pada misi bantuan kemanusiaan waktu tu kita banyak sangat partners volunteer yang bersama kita waktu tu kan. So jadinya benda tu salah satu dia akan memberikan persepsi sama ada positif ataupun negatif, semuanya bergantung pada kita, semuanya bergantung pada leader mission pada waktu tu, iaitu bergantung pada saya lah waktu tu, macam mana kita nak mengemudi permasalahan, tahap komunikasi, membuat keputusan bersama dengan volunteer ni. So pada waktu tu bila ada satu kes tu kan Kak Lang kan, postmortem hari pertama, salah seorang, waktu tu kita ada joint venture dengan satu corporate company di luar, corporate company lah, dia join kita punya misi, dia bagi dana dan kita pun bawa lah dia dan staff dia sebagai volunteer untuk turun ke Padang pada waktu tu lah. Hari pertama mereka dah syak, dah perasan yang kita ni ada clash communication antara saya dan juga leader volunteer tu. Dia dah perasan clash. Sorry. Mina mai. Amina. Ni pun salah satu faktor kenapa kena sabar lah juga kan. Keliling dengan okay, Yus. Ala nak tanya Macam mana dia boleh perasan tu, Yus? Macam mana dia boleh perasan ada konflik antara Yus dengan ketua mission dengan ketua volunteer tu? Macam mana dia orang boleh perasan? Ketara sangatlah nampaknya. Korang bergaduh. Bergaduh ke? Saya rasa. Kau bergaduh macam mana? Maksudnya macam tak sabar ke apa? Saya rasa bukan dia yang tak sabar. Saya rasa saya macam saya rasa macam ni tau. Dia macam ni tau. Bila kita ni konvoi, lepas tu kita pula waktu tu ada clash dengan time. Bila sampai dekat tapak kita nak bantu pembersihan tu, ada pula macam barang dengan tak cukup. Lepas tu kita pun bukannya bawa daripada KL barang-barang yang banyak tu pergi ke site ni tau. So benda tu akan jadi macam waste kita punya jumlah muatan apa-apa semua lah kan. So kita beli dekat tempat macam yang kita nak bantu tu. Contoh kalau macam kat tempat A kita nak bersihkan, so kita akan beli kat situ kan, biasa kita buat macam tu kan. So
Saya tak pasti dia nampak macam mana, tapi yang saya pasti sebelum kita postmortem hari pertama tu sebenarnya saya ni dengan leader mission tu dah macam bertegang urat sikit lah. Macam kita macam cakap keputusan sepatutnya kena macam ni, kenapa buat macam ni, kenapa macam mungkin saya rasa pada waktu itu dia pun rasa macam saya ni muda dan macam belum lagi betul-betul ready ataupun matang dalam membuat keputusan. Jadinya dan dia ni pula, leader kita ni pula pada waktu tu dia dah pergi dulu survey tempat tu dan dia dah sampai awal dekat situ dan dia tunggu tim konvoi kami ni yang daripada office PJ waktu tu ke sana, ke sampai dekat tempat yang kita nak bagi misi bantuan tu. Jadinya ada clash macam communication yang macam tak sampai dekat saya, padahal pada waktu tu saya ni adalah ketua rombongan lah kan, kita sokong rombongan keseluruhannya, yang di mananya saya rasa pada waktu itu saya berhak tahu berkaitan dengan keputusan-keputusan tu. So yang macam kelakarnya, petang tu kami macam tinggalkan grup kami ni dekat satu tempat penginapan, tempat stesen yang nak stop ni, bagi dia orang macam agihkan makanan lah apa semua untuk agihkan tugas, dah bagi tugas semua-semua tu kan. So kami berdua ni pergilah keluar beli barang apa lagi yang tak cukup ni, sebab apa yang dah bawa daripada KL yang orang bagi sedekah sumbang semua tu kita nak bawa ke sana tak cukup, so kita nak tambah, kita nak top up dengan barang kebersihan semua nak top up. Okay, macam bengang-bengang orang macam ada boleh tak puas hati boleh pula kan. Macam waktu tu kita pegang batang penyapu kan, rasa macam tak parti sangat. Kenapa jadi macam tu kan, kenapa tak bagi tahu macam tu, kenapa tak macam memanglah Yus tahulah yang Yus ni macam tak betul lagi nak buat keputusan, tahulah ada asal-asal nak melompat je. Kenapa keputusan-keputusan yang macam tu tak share, tak discuss? Kenapa bila kita dah sampai baru bagi tahu benda ni bertukar jadi macam ni? So plan daripada awal, komunikasi kita bersama dengan tim yang di PJ pada waktu itu tu dah tak sama. Apabila kita sampai dekat satu tempat tu untuk kita kena pula brief baru, dah nampak tak dia macam clash daripada okay, so sekarang ni siapakah ketuanya? Dia macam tu tau, dia macam dia orang ni yang perasan ni orang individu yang perasan ni dia argue macam tu dengan kami. Dia kata communication kita orang macam ada clash macam tu sebab tak sama dengan apa yang dia orang ni tahu daripada awal. So pada waktu itu yang kita orang pergi beli barang tu, saya macam rasa macam bengang sangat. Saya hempas batang penyapu depan leader ni sebab saya rasa macam dia tak nak pergi macam tu kan. Kenapa macam ya Allah tolonglah, aku rasa macam sakit hati tu macam ni kan. Dia macam tu. Tapi kira Yus okey jugalah hempas batang penyapu tau, daripada Yus pukul dia dengan batang penyapu tu. You pun harap, you pun nasib baik lah kita tidak, dah lah kita yang kita hempas batang penyapu tu sebab kita dah macam dah, bukan, kita rasa dah boleh terima keadaan tu yang membuatkan kita rasa macam kita diketepikan tu. So kita nak melepaskan marah kita hempas je batang penyapu tu. Okay dah, pergi ambil batang penyapu tu. So kita masuk dalam kereta. Macam tu je. Macam tu je. So saya rasa tindakan-tindakan yang tak sabar lah. Saya rasa macam, dan kita pun pada waktu tu, saya pun pada waktu tu belajar kalau kita rasa macam kita tidak puas hati ataupun kita rasa kita argue dengan orang tu kenapa keputusan ataupun apa-apa saja perkara kita tu daripada A kita kata dia tukar jadi B, bila kita kata A dia kata B. Okay, so kita kalah, okay lah B, okay fine. Saya rasa benda tu kita kena macam tanyalah dekat dia kenapa tidak bersetuju, kenapa ada hujahan lain pula sedangkan sebelum ni okey je, macam tu. Sebab saya yakin apa yang saya belajar dekat sini pada waktu misi dan waktu-waktu kritikal tu kan Kak Lang, sebenarnya perkara-perkara yang luar jangka macam tu sebenarnya memang akan wujud pun sebenarnya. Sebab itu adalah misi pertama yang saya ketuai keseluruhannya, dan lepas itu kami ada lagi 1-2 sesi misi pada tahun yang sama berturutan pada waktu tu dan dengan leader yang sama. So alhamdulillah saya rasa benda tu pun kita dah saling kenal latar belakang, kita dah saling kenal gaya gerak kerja kawan kita, leader kita, volunteer kita. So jadi benda tu ada smooth. Dan saya rasa sebagai ketua pun pada waktu itu
tidak semua ketua perlu membuat keputusan. Mungkin juga benda-benda tu kita kena bagi dekat dekat leader untuk dia yang handle, dan kita hanya dapat contoh macam kita hanya dapat report ke mungkin, ataupun kita menguruskan perkara-perkara takbiran yang lain, jumpa dengan orang ketua kampung ke pada waktu misi tu. So benda-benda yang teknikal yang perlukan sangat critical thinking macam tu, saya rasa kita boleh dah pas dah pun. Pengagihan kerja lah Kak Lang sebenarnya saya nampak, untuk menjadikan kita pun jadi tenang, kita pun tak ada nak serabut sangat macam tu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baru tengok TV. Okey. Selamat tengok TV Abang Mamat. Oh, sepupu Alang. Okey, hai sepupu Alang. Namanya Abang Mamat. Okey Abang Mamat. Thank you. Okey. Yang Alang nampak dekat sini, Yus yang Alang nampak. Sebenarnya dalam keadaan begini macam Yus kata, banyak perkara luar jangka berlaku. Kan? Sama juga kalau dalam hidup kita, kalau kita relate, bila berlaku perkara luar jangka, akan wujud ketegangan, akan wujud tekanan, akan wujud stres. Itu pula muncul lebih daripada seorang untuk buat keputusan. Okay? Apabila muncul lebih seorang buat keputusan, masing-masing ada sudut pandang yang berbeza. Betul. Bila ada pada sudut pandang yang betul. Bila ada sudut pandang yang berbeza, ia akan dikeruhkan lagi bila tak ada komunikasi. Kita rasa macam jealous pula kan, prejudis. Bila tak ada komunikasi yang baik, wujudlah prasangka, wujud kita fikir orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni macam ni. Kadang itu menyebabkan kita tak tenang. Kadang itu menyebabkan kita tak sabar. Bila tak sabar, maka wujudlah konflik yang lebih banyak lagi. Betul. Sampai kan orang yang kita tak pernah kenal pun boleh perasan kenapa kita macam, kenapa? Sebab dia tanya tau, dia memang direct sebut pada waktu postmortem malam pertama tu, dia cakap semua orang dah komen, okay, bila kita nak tutup postmortem kita tanya ada apa-apa lagi tak, dia cakap macam ni, boleh tak kalau macam communication macam selari supaya macam volunteer tak pening, sebab ada setiap bertukar. Sebab saya nampak pun macam korang punya berdua pun macam tak smooth. Dia sebut benda tu. Jadinya macam kita macam tersentak lah. Okay, apa sebenarnya yang tak smooth tu macam tu. Berkat tak sabar pada waktu itu. Daripada mission yang mula-mula, yang agak berantakan ni Yus kan. Apa yang Yus belajar untuk mission yang kedua pula? Apa yang Yus belajar? Okay, untuk yang mission kedua tu, kita orang dah set, kami pun memang tak balik ke KL sebab kami punya mission waktu tu kan seminggu, so volunteer je yang bertukar pada waktu tu. Pada waktu yang kita tak ada mission tu memang kita plan dah sebenarnya jadual sebenar apa dan juga garis tugasan kita ni. Sama ada saya punya tugasan, leader volunteer punya tugasan. Supaya kita tidak macam clash lagi kepada benda-benda yang orang akan nampak kita select ni. Sebab saya pada waktu itu kami dah decide untuk mission kedua, okay, saya lebih kepada bab pengurusan dan pentadbiran. Bab repo dan corporate communication, komunikasi bersama dengan antara Yayasan Salam, sebab kita kan mewakili kita punya NGO pada waktu itu, dan kita kita yang kena kehadapan untuk kita ni bercakap bersama dengan orang kampung contohnya. Tapi yang leader networking tu kita yang build. Tapi untuk kita punya leader volunteer ni tadi ni, dia lebih kepada hal-hal teknikal. Tapi sebelum hal-hal teknikal tu dia dah bercakap dengan volunteer, kita dah set dah dulu. Okay, benda ni akan jadi macam ni. Kalau tak jadi macam ni, Allahu Akbar anakku. Ya anakku. Okay ni dengan papa. Okay, kalau macam tu kita dah set dah. Kalau tak jadi macam ni, plan B dia macam ni. So kalau nampak je plan tu tiba-tiba bertukar, kita jangan cakap apa-apa. Sebab itu sebenarnya kita sudah putuskan dari awal lagi.
planning tu sebenarnya memang kena lalang sebenarnya supaya dia nampak smooth dan tak berantakan. Lagi satu, misi pertama dan misi kedua ni dia dah apa tu, dia ada masa untuk kita berbincang dan mendapatkan kata sepakat keputusan tu sebenarnya. Dan kita dah boleh predict pun sebenarnya lepas ni jadinya apa, macam tu. Ya. Macam tu. Okey. Maksudnya di situ, selepas kita melihat banyak perkara yang tidak dapat dijalankan dengan lancar, disebabkan kerana sikap-sikap kita yang tidak selari, ditambah lagi ketidaksabaran dalam ketidaksabaran wujud dalam diri kita, menyebabkan kita mengambil langkah untuk baiki komunikasi itu. Dia Dan memang daripada komunikasi itulah sebenarnya. Dan bila kita saling faham, kita saling boleh menerima sebarang keputusan. Betul. Kalau orang ni cakap macam ni, okey, kita terima. Kalau kita bercakap macam ni, kita terima. Jadi tu sebenarnya benda tu mengajar kita lah. Yus mendewasakan Yus lah kan. Betul. Sangat mematangkan sebab kita umur 24 tahun ni kita dah jadi macam ketua dah ni. Orang keliling kita ni semuanya macam kita waktu tu kan deal dengan apa tu kumpulan 4x4, pakcik-pakcik abang-abang ni tengok kita ni budak ni biar betul kan macam kecil je kan. Kau ni biar betul kau jadi leader. Betul ke NGO ni hantar yang ni sebagai leader macam tu kan. Jadinya satu perkara prejudis orang itu, persepsi orang itu sebenarnya yang membuatkan kita mungkin pada waktu itu saya jadi macam lebih berhati-hati. Apa saja keputusan dan tindakan tu saya memang share dengan ketua leader saya ni apa kita nak buat sebenarnya supaya benda tu betul ke jadi macam tu. Okey, kalau A ni apa impact dia, B ni apa impact dia. Kalau rasa macam benda tu sesuai kita buat. Kalau kita rasa pada waktu itu kita tak sesuai kita jangan buat. Tapi sebenarnya amalan ni sebenarnya bukan hanya praktik pada waktu misi-misi macam tu. Amalan sekarang, kerja sekarang pun perlu praktik benda-benda yang macam ni sebenarnya. Ya. Betul. Kalau kita kembali pada kehidupan kita sendiri pun, Yus kan? Pada kehidupan sendiri pun kan? Jika berlaku sebarang ketegangan, kita ambil jalan senyap seketika ke, diam seketika ke, kita cari ketenangan ke. Betul. Jangan kita cepat judge, jangan cepat melompat. Kita kena ada sabar dekat situ. Sabar. Betul. Sabar. Judge tu pun nanti dia akan dia mengeruhkan lagi keadaan sebenarnya kan. Betul. Dia akan mengeruhkan lagi keadaan. Tu yang macam Alan terbaca satu buku apa buku dia Alan baca buku tu dia tulis buku daripada Imam Ghazali kot, dia tulis tentang Al-Masih kan. Al-Masih ni Nabi Isa bercakap, sungguh kamu tidak akan bertemu dengan apa yang kamu sukai, melainkan dengan kesabaranmu terhadap sesuatu perkara yang kamu benci. Ulang balik Sungguh kamu tidak akan bertemu dengan apa yang kamu sukai, melainkan dengan kesabaranmu terhadap sesuatu yang kamu benci. Maknanya kat sini, kalau dalam konteks yang you share kan, kita tak akan jumpa penyelesaian yang kita suka. Kita tak akan jumpa sesuatu yang kita rasa benda tu akan win-win situation. Kita tak akan. Kita tak akan jumpa apa pun penyelesaian di atas sebarang ujian. Tak akan. Kita tak akan jumpa jalan di atas sebarang tekanan yang sedang bersarang dalam badan kita ni. Tak akan. Melainkan kalau kita sabar dengan perkara yang sekarang ni yang kita tengah sakit mengharungnya ni. Kalau kita sabar, kita akan jumpa. Apa yang sepatutnya kita perlu jumpa. Itu Al-Masih cakap.
Itu Nabi Isa cakap. Kan? Itu sebablah kesabaran ni satu perkara yang sangat-sangat diutamakan kan. Dia Itu yang diutamakan dan walaupun dia sukar, itulah yang perlu yang walaupun sabar itu sebenarnya sukar sebab kita pun tak tahu sejauh mana tahap sabarnya kita tu. That's why bila ada hadis pun katakan sabar itu sebab daripada iman kan. Jadinya memang kalau kita sabar, kita dapatlah benda yang kita nak macam Alang cakap tadi kan. So itu yang mendorong hati kita, mendorong tindakan kita ke arah yang betul. Melompat sekali keputusan salah. Dah tak apa-apa macam tu kan. Betul. Itulah kalau kita tengok kan cerita zaman dulu yang cerita rakyat tu yang si sang monyet yang kecil kan, cerita rakyat sang monyet tu kan, yang cerita masa kancil, kura-kura dan juga kancing dengan kura-kura di tengah makan buah-buahan. Lepas tu tiba-tiba datang monyet kata, boleh tak kalau aku makan buah-buahan dekat sini, aku dah berapa hari aku tak makan. Lepas tu si kura-kura dengan si kancing ni rasa sangat kasihan. Lepas tu mereka kata, pergilah makan wahai monyet, ambillah saja buah-buahan di kebun ini. Lepas tu monyet tu pun, aku nak yang itu. Dia nak yang merah apa? tu. Dia tunjuk buah yang merah-merah yang merah tu. Lepas tu dia orang kata, dia ekor kata, jangan monyet. Monyet tu melompat-lompat nak. Lepas tu monyet terus meluru dan makan buah yang warna merah-merah tu. Makan dengan banyaknya. Dia melompat-lompat keluar. Sebab apa? Sebab dia kepedasan. Kita tengok kan, kita melompat-lompat nak. Tak sabar. Sikat terburu-buru membawa padah. Betul? Sebenarnya sabar tu ajar kita untuk tak terburu-buru. Melompat-lompat ke sana, melompat-lompat ke sini, buat sana, buat sini, buat sana, tak fikir panjang. Tak dengar orang kata. Bila tak dengar orang kata, bila tak dengar orang tua kata, tambah pula kita ni tak ada pula sikap sabar. Itu akhir sekali kita melompat-lompat kepanasan tu. Kan? Melompat-lompat kepanasan keputusan yang kita buat. Kan? Betul. Dan tapi bagusnya, kalau kita melompat-lompat kepanasan dan akhirnya kita ambil pengajaran, itu bagus. Itu sebenarnya kita belajar. Serius kan? Ya, betul belajar. Pengalaman itu sangat berharga. Mus Maiko tu Alang. Ya? Mus Maiko. Lebih details Kak Lang, clearkan sikit Sagaris-Sagasto, lebih details apa tu Sagaris-Sagasto. Okay, yes, saya Alang ada. Dan untuk konteks, itu dalam konteks kerjaya lah macam saya cakap tadi kan. Nak kena sabar, nak kena menghadapi segala macam kerana itu dalam konteks sangat besar lah sebenarnya dia punya pengalaman dan juga pengajaran yang saya dapat pada waktu itu sangat mendewasakan saya dalam saya punya kerjaya sekarang ni. Sebab kita tahu bila kita bekerja dalam bidang NGO ni, kita akan berjumpa dengan pelbagai orang, kita akan deal dengan pelbagai masyarakat dalam dan juga pelbagai orang tu juga adalah individu volunteer yang bekerjasama dengan kita tu. Ada juga orang yang tidak sangat menyokong dengan apa keputusan organisasi buat. Jadinya mereka juga ada satu ada satu gaya pemikiran yang lain macam tu. Dan sekarang saya pula dah berumur 3 series ni kan, number 3 kat depan ni. Jadinya sepanjang daripada tahun 2013 sehingga 2020 ni, bersama dengan komuniti, bersama dengan kelompok sukarelawan pelbagai latar belakang, dah berjumpa dengan banyak masyarakat dekat luar yang kita bantu, yang kita pergi approach dengan pelbagai kerja kita ni. Saya rasa itu telah membawa saya pada satu tahap yang bukan sahaja mematangkan diri, tetapi kita juga pandai membuat keputusan dan tidak terlalu tergesa-gesa dalam membuat sesuatu tugasan tu. Sebab kita ada
orang yang bagi saya sekarang ni kita perlu juga merujuk kepada orang-orang yang lebih tahu, lebih seniority ni daripada kita dalam apa saja bidang, kerjaya sekarang ke ataupun apa-apa saja program-program yang saya lakukan. Saya rasa perlu juga ada mentor ataupun untuk kita ni tidak tersasar daripada, untuk kita ni pun tidak terlalu tersasar dan juga akhirnya nanti apa yang kita buat tu tak adalah rasa macam lompong sangat ataupun tidaklah terasa sia-sia. Dan sekarang macam tu. Saya rasa Adalah. apa Dia kita tak adalah menyesal tak adalah menyesal sebab saya rasa benda-benda ni konsep sabar ni sangat luas sebenarnya Kak Lang. Tapi kalau nak cakap sekarang konsep diri saya sekarang ni memang sangat dah melalui daripada 2013 sampai 2020 ni, saya rasa dah pelbagai benda dah yang saya lalui menjadikan saya ni matangnya dalam pelbagai bentuk dengan macam tu. Betul. Sebenarnya kematangan kita, Alam pernah share perkara ni di dalam siaran kita yang sebelum ni. Kematangan kita bergantung kepada 4 perkara. Yang pertama bergantung Sagari Sagasto. Nanti kita kisahkan perkara ni. Kita kisahkan perkara tu lagi sekejap ya. Betul, experience is best teacher. Yes, betul, is best teacher. Ada bergantung pada 4 perkara. Pertama bergantung kepada masa. Itu sebablah orang kata, orang tua cakap aku lebih dulu makan garam pada engkau. Itu sebenarnya masa. Okey, itu sebenarnya masa. Kematangan kita bergantung kepada masa. Yang pertama. Tapi sebenarnya masa tak cukup. Masa tak cukup. Ada juga yang kita perasan orang tua tak matang. Ada juga yang kita perasan orang tua tak sabar. Ada juga kita perasan orang tua tu kok melompat. Ada juga. Jadi masa memang penting untuk menjadikan kita matang, tetapi masa juga sebenarnya bukan faktor utama. Selain daripada masa iaitu usaha. Kalau semakin banyak kita menghadapi pelbagai cabaran dan semakin banyak usaha kita untuk mengatasi cabaran itu, semakin banyak usaha kita tersebut, ia akan meningkatkan kesabaran. Ia akan meningkatkan kematangan. Ia akan meningkatkan kelapangan fikiran dan juga perasaan. Ya, sebab kita dah melalui susah payah dugaan tu sebenarnya kan. Usaha-usaha yang nak lalukan tu, betul. Betul. Dan selain daripada usaha ni sebenarnya pun tak cukup tau. Usaha hebat macam mana pun sebenarnya tak cukup kalau kita tak konsisten. Kalau projek kita setahun 2 kali. Okay. Walaupun dalam setahun 2 kali itu dia punya tekanan sangat tinggi. Sebenarnya tak cukup. Sebenarnya tak cukup untuk menjadikan kita lebih matang. Dia perlu konsisten. Betul. Dia perlu sangat konsisten. Pergi masuk sini, pergi buat ini, lepas habis buat ni, kita buat ni pula. Dia konsisten. Dia turun ke lapangan, terlibat dalam kerja-kerja yang sebegini, ataupun dalam bidang kerjaya kita, bos kita bagi tugas ni, bos kita bagi tugas ni, benda tu konsisten, ia akan meningkatkan kematangan kita juga. Betul. Itu adalah satu proses sebenarnya. Proses nak ke arah kematangan, proses untuk menjadi sabar tu sebenarnya memang kena mengharungi cabaran-cabaran yang Alang tadi tu. Dengan usaha yang konsisten, kita memang akan dapat. Dia seperti quote yang saya nak bawa adalah sabar yang memenangkan. Bila kita sabar, kita mesti akan jadi menang. Kita adalah orang yang menang tu sebenarnya. Tak kisah ada menang dari segi apa pun yang kita nak capai pada waktu itu, tapi bila kita sabar, kita tahu dugaannya sangat payah, kita nak panjat tangga yang sangat tinggi tu sebab kita tahu akhirnya nanti pemandangan kita sangat cantik, kita memang akan dapat apa benda yang kita idamkan tu sebenarnya. Sabar yang memenangkan. Betul, sabar yang memenangkan.
Dan akhir sekali, macam mana yang cakap tadi kan, untuk dalam bentuk kematangan diri kita ni, yang pertama tadi adalah, apa tadi? Yang pertama tadi adalah masa. Yang kedua tadi adalah usaha. Yang ketiga tadi Betul. adalah konsisten. Yang terakhir sekali Masa usaha sebenarnya konsisten. adalah tujuan hidup kita. Kalau tujuan hidup kita, yang konsisten yang kita buat tu adalah tujuan hidup yang tidak menentu, tak guna juga. Tak jadi juga, tak jadi juga. Kita takkan dapat hasilnya. Kita tidak akan dapat hasilnya. Betul. Betul Anita. Being older does not mean you are wiser. Betul, betul. Okay. Itu perkara-perkara tu. Dan perkara-perkara ni kalau kita matang, kita boleh letak banyak pause dalam kita punya gaya kita berfikir, dalam gaya kita menilai. Betul. Misalnya gaya berfikir dan gaya kita menilai ni yang sebenarnya membuatkan bagaimana gaya kita bertindak. Ya, kan? Setuju. Betul. Dan benda tu adalah proses lah, benda tu ada proses lah. Tak salah kalau sesekali itu memang kita tersalah langkah. Sebab manusia ni bukan sempurna kan. Bukan sempurna, tiba-tiba kita terlompat, tiba-tiba kita marah, tiba-tiba kita ada masa. Kita belajarlah untuk tidak menjadi seperti itu sebab benda itu buruk. Perangai itu perangai yang buruk. Hempas batang penyapu di hadapan pasaraya. Okey, dah sekarang kutip balik. Okey, kita muas dalam kereta. Waktu orang tengok, laki bini bergaduh ke tu? Kan? Sebenarnya tidak. Aduh, macam ketua sukarelawan dengan ketua mission yang tengah bergaduh. Itu kalau yang fikir bukan-bukan kan? Betul. Taklah bijaksana kan? Betul, tidak bijaksana. Tidak bijaksana kan? Dia bukan setakat kita bijak sini tapi kita kena bijaksana. Bijak sinun kan? Okey, Alang nak reflect balik dengan Sagari Sagasto tadi tentang yang cerita Nabi Musa. Betul. Sagaris, Alang cakap bukan Nabi Musa. Bukan Nabi Musa, Nabi Isa. Al-Masih adalah Nabi Isa. Alang ulang balik sungguh Al-Masih berkata, ni dalam buku Imam Ghazali. Apa tajuk buku dia? Sekejap. Tak ada kat sini. Okey, nanti Alan dapatkan. Imam Ghazali berkata, dia menulis tentang Al-Masih ni. Sungguh kamu tidak akan bertemu dengan apa yang kamu sukai. Alang ulang balik Sungguh kamu tidak akan bertemu dengan apa yang kamu sukai, melainkan dengan kesabaranmu terhadap sesuatu yang kamu benci. Melainkan dengan kesabaranmu terhadap sesuatu yang kamu benci. Maksudnya kat situ, kalaulah kita ni menghadapi dugaan, ya Allah Rabbi, ya Allah, sakitnya dugaan tu. Rasa macam tak ada jalan keluar, rasa macam terseksa, rasa macam kita terbuang jauh, rasa macam kita terselit tak mana-mana dekat batu, dekat celah muka bumi ni sampai tak boleh nak keluar, tak boleh nak bernafas. Kalau kita tak sabar dalam keadaan tersebut, kalau kita tak bertenang dalam keadaan tersebut, kalau kita tak boleh nak absorb perkara tersebut, dengan kata lain, serentak kita absorb, serentak kita redha. Serentak kita redha bermakna kita terima semuanya. Yang baik kita terima, yang teruk kita terima. Itu yang
Alang keluar sikit, Alang nak ambil contoh kata-kata Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab kata apa? Aku tak kisah sama ada keadaan itu senang ataupun susah. Aku tak kisah keadaan itu sama ada senang atau susah. Kerana aku tidak tahu antara dua keadaan tu yang mana baik untuk aku. Sebab yang tahu tu Allah saja. Betul. Masa depan kita tak boleh nak ditebak sebab yang tersedia di depan itu Allah saja yang tahu. Jadi kita kembali kepada kata-kata Nabi Musa, Nabi Musa. Kata-kata Nabi Isa tadi. Isa. Dia berkata, kalau kita tak sabar dengan jerit, perih, ujian, mihnah, dugaan dalam hidup kita tidak akan bertemu dengan apa pun yang kita nak. Kita tak akan dapat apa yang kita cita-citakan. Betul macam saya cakap kan. Dia dan masih sedang belajar untuk bersabar. Sedang lalui, tak apa, Sagaris, lalui saja. Ingat, sekurang-kurangnya kita mahu melakukan satu perubahan kan. Contoh macam bersabar, sifat mahmudah. Daripada kuat marah, melenting semua, sekurang-kurangnya sedang melalui dan masih sedang belajar, sekurang-kurangnya kita ada tindakan ke arah itu. Itu adalah usaha yang macam Nabi Isa cakap tadi kan. Bersabar, akhirnya kita akan dapat apa yang kita nak. Kita akan menang. Macam tu. Kita akan dapat. Percayalah, kita akan dapat. Yang penting kita laluinya. Lalui dengan sabar. Dan dengan bijak. Lalui dengan tenang. Jangan dengan tegang. Laluinya dengan baik. InsyaAllah kita akan bertemu apa yang kita nak. Ya, betul. Lagi nak tambah. Macam Alang cakap tadi kan, yang bab Nabi Isa tadi tu, dia lebih juga kita kata kita don't give up sebenarnya kan. Dia nak ajar kita jangan berputus asa. Jangan berputus asa, betul. Ya. Betul. Jangan berputus asa. Saya rasa apa sahaja sabar ni kita memang fokus lah tajuk pada hari ni kan, sifat yang baik ni, sabar sebenarnya. Tapi saya rasa apa saja sifat yang baik, kalau kita dah start dengan tindakan untuk ke arah itu, sebenarnya kita dah ada satu fasa perubahan yang baik lah dalam diri sendiri. Dan itu adalah satu pencapaian yang baik sebenarnya dalam diri sendiri, kerana kita yang sendiri, hati kita sendiri terdetik untuk bertindak ke arah itu, bukan paksaan. Apabila kita sudah memulakan satu langkah tu sebenarnya. Waalaikumsalam, Dek Na. Thank you, Dek Na, dengar. Dalam setiap ujian akan datangnya kebaikan. Ya, betul. Memang betul, akan datang. Akan datang. Percaya saja. Allah menyediakan sesuatu ujian itu atas kemampuan kita. Dan kita kena yakin kita layak terima imbuhan atas ujian tersebut. Kita kena yakin perkara tu. Kita layak terima ujian tu. Kita layak terima ujian dan kita layak terima imbuhan itu. Ya. Dena kata, betul ke orang cakap sabar ni tiada limit? Payah betul nak menjawab soalan pasal sabar ni tiada limit. Adakah sabar ni tiada limit? Sebab ada orang cakap, kau jangan, selagi dia boleh sabar, dia sabar. Kalau dia tak sabar, siap kau nanti dengan dia. Dia jeritkan kau, habis kau nanti. Ada orang cakap macam tu juga lah kan? Apa dia sayang? Ada. Pada Kak Lang kan, Dek Nan. Pada Kak Lang kita menjawab soalan Dek Nan dia bergantung pada seseorang lah. Bergantung kepada setiap individu. Sabar ada dalam setiap diri individu. Sabar ada dalam setiap diri Kak Lang ada sabarnya, Yus ada sabarnya, Dekna ada sabarnya, Sagaris ada sabarnya, dan semua yang menonton pada hari ini ada sabarnya. Ada sabarnya. Kalau tak nampak siapa lagi yang kat atas, mungkin Naniza ada macam tadi. Yani, Mas. Semua orang ada sabarnya. Dan sabar yang ada dalam setiap individu tu, dia memang ada limit. Sebab apa ada limit? Sebab kemampuan kita ada limit. Kenapa kemampuan kita ada limit?
Sebab kita punya kesempurnaan tu berlimit. Kita tak sempurna. Sebablah selalu orang cakap, sabar ni ada limit dia. Kau jangan nanti aku hilang sabar. Logik. Tapi betul lah kan orang sabar kata, ni. Betul lah kan. Betul? Tapi kita kena tahu bahawa sabar ni adalah satu sikap yang bersifat subjektif. Sabar ni kalau kita lihat daripada dalam Al-Qurannya tertulis, daripada dalam hadisnya tertulis, sabar ni sebenarnya hakikatnya, wujudnya makhluk sabar ni sebenarnya dia tak ada limit. Oh, Mus rupanya. Kan tadi saya dah cakap Mus. Mus pun. Alah, Mus ni pun. Nama Mus kena tukar tu Mus. Nama kena tukar. Sungguh. Lama tak jumpa Mus. Apa khabar? Okey, tapi Dekna. Tapi makhluk yang sabar ni, yang Allah ciptakan ni, yang makhluk ni, yang bernama sabar ni Allah ciptakan ni, sebenarnya dia tak ada limit. Hakikatnya tak ada limit. Itu sebablah dalam Al-Quran menyebut tentang kesabaran. Dalam Al-Quran menyebut tentang kesabaran dan itu yang dalam surah Al-Baqarah ayat 155 tu. Dan bermakna, maksudnya, dan sampaikanlah berita gembira kepada yang sabar. Maksudnya, sabar ni, kalau kita sabar ni, akhir nanti kita akan gembira. Tapi kita sabarlah dulu. Sabarlah. Itu lah tadi kata sabar yang memenangkan tu. Betul. Sabar tak ada limit. Tapi pada manusia sendiri, yang tak sempurna, yang kemampuan itu terhad, dia ada limit dalam diri manusia. Tapi hakikatnya, sabar secara luasnya, sebagaimana yang Allah jadikan, dia tak ada limit. Selagi mana kita percaya Allah itu ada, selagi mana kita percaya bahawa Allah telah meletakkan sabar ni sebagai satu medan untuk kita berperang dan kita akan mendapat kemenangan, selagi itu sabar tetap tersedia. Tetap ada untuk kita masuk dalam kesabaran itu. Tetap. Macam tu, macam betul-betul sokong, setuju sangat 100%. Macam ni Kak Yani pun cakap, kita kena sentiasa ingat sabar tu tak ada batasan. Bila ingat sabar tak ada batasan, baru kita akan cuba untuk terus sabar. Betul lah Kak Yani, salute Kak Yani memang sangat bersabar sebenarnya. Betul Mus. Sabar dalam kisah Nabi Ayub, kisah Nabi Muhammad, betul. Kalau kita nak ikutkan, sangat banyak kita sebut dalam Quran, betul. Dalam kisah-kisah Ulul Azmi kan, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Yang ditimba semua dugaan tu. Semua tu tahap kesabaran yang sangat tinggi. Termasuklah Nabi-Nabi yang lain, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut. Yang ada semuanya. Dan semuanya, itu semua sangat banyak cerita tentang kesabaran. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya apa dengan kesabaran mereka? Akhirnya mereka tinggalkan generasi pengikut yang beriman dan yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga ke akhir zaman. Betul. Itu kemenangannya. Itu kisahnya. Dan apa lagi lah yang kita nak kata, itu yang Rasulullah SAW menyebut dalam hadisnya kan. Sungguh ajaib. Ini hadis riwayat Muslim. Sungguh ajaib urusan bagi orang-orang mukmin, yang sabar. Semua urusannya adalah baik. Sungguh ajaib urusan mukmin kerana semua usahanya, kerana semua urusannya adalah baik. Jika ditimpa kesenangan, dia bersyukur, maka itu baik. Jika ditimpa kesusahan, dia bersyukur, itu baik untuknya. Mukmin syukur dan juga sabar. Itu sebab dah macam kembali kepada hadis Rasulullah SAW tadi, yang riwayat Al-Bahaiki tadi. Sabar separuh dari iman.
Yang separuh lagi adalah syukur. Betul, Sebab betul. syukur dan sabar Dua benda satu benda yang dia kena sangat sayang. sama. Dia akan datang sekali Dia kena kan. sama. Syukur dan sabar dia tak akan terpisah ni. Bila kita sabar automatically kita akan syukur. Bila kita akan syukur kita automatically akan sabar. Dua ni memang dia akan datang selari. Dia tak akan berpisah dua ni sebenarnya. So konsepnya Betul. memang begitu. Konsep dia. Betul. Ya, Ina, sabar itu indah. Yang ni saya memang sedang bersabar sekarang. Baik kayak ni. Jom kita sabar bersama-sama. Sesungguhnya sabar itu indah. Time sabar tu indah tak? Time sabar tu indah tak? Kalau Time sabar. ada orang merasakan time sabar tu tak indah. Tapi lepas itulah kita macam kayak ni kata kalau kita tak tenang. Kalau kita dapat hikmah daripada sabar tu baru indah. Tetapi hakikatnya yang sebetulnya tengah sabar tu indah. Tengah sabar, betul. Tengah sabar. Allah sedang memberi latihan kepada kita untuk jadi insan yang kuat hati. Untuk jadi insan yang menyandarkan seluruh pengharapan kepada Allah. Untuk insan melihat hanya Allah sahaja tempat dia bergantung harap dan tempat dia mendapatkan penyelesaian. Itu adalah keindahan. Dia seperti latihan rohani kan. Dia latihan rohani, betul. Ya. So, Yus, anything lagi? Kita dah 1 jam sekarang ni. Saya rasa okey. Ada lagi? Saya rasa okey. Tak ada. Terima kasih semua. Kita pun dah menjawab semua persoalan dan juga ulasan. Feedback yang banyak pada malam ni. Terima kasih Yani. Terima kasih banyak ya Kak Yani, betul. Kak Ina. Kepada Ina. Dekna. Kak Mas, Dekna. Tajuk dulu Imam. Allahu Akbar. Nanti kita jemput Ustazah ni. Ya, Mus. Siapa? Okey. Mas dan semua yang menonton. 11 mata yang sedang memandang kami ni. Terima kasih banyak-banyak atas semuanya. Terima kasih banyak-banyak. Dan kami mengharapkan Dena lah dah habis juga. Dah habis dah Dena. Dena masuk pada minit yang ke-50 rasanya tadi. So kita dah habis. Dena kena tengok siaran ulangan. Dena, kita orang dah masuk pinggan dah ni Dena. Kita dah nak balik, dah nak tidur. Kedai dah tutup Dena. 21. Okay. Besok Kalang, besok kita punya tajuk apa Kalang? Tajuk kita besok 22 hari bulan. Kita ada tajuk 22. Okey, kita ada tajuk berdaya tahan. Berdaya tahan. Kita ada bersama InsyaAllah bersama Alang, ya pukul 9 bersama Alang moderatornya dan Kak Ita adalah panel jemputannya bersama dengan Sabah Inspire besok berdaya tahan. Okey, kepada semua Alang tinggalkan sekali lagi surah Al-Baqarah ayat 105 yang tafsirnya berbunyi dan sesungguhnya kita ni Allah berkata kepada kita ya. Dan peringatan kepada kita semua dan kepada yang bercakap ni, terutama yang bercakap ini dan yang tengah anak terutama dia tu tengah ni. Tunggu. Dia kata sudah tu, sabarlah aku. Okey. Daripada surah Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman yang maksudnya adalah dan sesungguhnya akan kami berikan ujian kepadamu dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Buah-buahan tu maksudnya rezeki lah kan, apa yang kita makan kan. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Begitulah. InsyaAllah semua kita tergolong dalam golongan orang yang sabar.
kan? Dalam mehnah sekarang, dalam keadaan COVID yang tidak menentu sekarang ni, kita jaga kita jaga keluarga kita jaga sesama kita. Ingat Allah jaga kita. Tapi yang penting kita berusaha dan ada yang hilang pekerjaan, ada yang hilang segala-galanya, ada yang buntu sekarang ni, sabar, tapi jangan berhenti berfikir untuk mencari jalan, mengadu kepada Allah. InsyaAllah Allah akan bagi jalan. Bercakap dengan Allah, semasa kita berdoa, bercakap dengan Allah, Allah akan mendengar, Allah akan bagi jalan insyaAllah dan kita akan berjumpa sesuatu yang insyaAllah akan mengeluarkan kita daripada belenggu dugaan. Betul. InsyaAllah. Daripada InsyaAllah semua. InsyaAllah Hasna Abdul Ghani. Kita jumpa lagi besok. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak.